Mati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini kita masih lagi dibekalkan nafas keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengekalkan kita dalam keadaan begini, dan kita mohon doa kepada Tuhan, Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan orang Islam, insya-Allah. Saya juga sangat bersyukur tuan-tuan, kerana hari ini tak sejam semalam ya. Semalam jalan terlalu teruk di sekitar sini, tak lakuk ya. Tapi semalam adalah beberapa orang yang mengadu jam yang terlampau. Saya difahamkan sebab banyak jalan yang tutup disebabkan banjir. Saya dari Universiti Malaya balik ke rumah sepatutnya 10 minit kalau jalan biasa. Semalam 3 jam, hampir terlepas solat maghrib. Sempat solat di penghujung dalam 10 minit. Masa kecemasan tu sempatlah, alhamdulillah ya. Malam tu orang update beritahu memang teruk pun semalam. Semoga pada masa akan datang Allah berikan kita jalan keluar sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan semoga ustaz-ustaz yang lain pada waktu yang lain tidak menghadapi masalah demikian untuk datang ke masjid itu. Tuan-tuan sekalian, antara sunnah para ulama dan juga sahabat Nabi, kadang-kadang mereka melakukan perkara yang berbeza dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kepada kita tentang keluasan dalam beramal, dan janganlah kita terlampau rigid sehingga kita tidak dapat memahami sunnah Nabi yang sebetulnya. Contohnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in yang merupakan antara orang yang hampir setanding dengan Hasanul Basri, pakar dalam bidang hadis dan juga pakar dalam tadbir mimpi. Beliau didapati beberapa kali berzikir dengan menggunakan tangan kiri. Bila zikir tu, dia bilang zikir dia dengan menggunakan tangan kiri, kerana beliau ingin mengajarkan kepada kita semua, walaupun sunnah Nabi adalah menggunakan tangan kanan, namun sunnah Nabi itu bukanlah sunnah yang wajib. Maknanya wajib tangan kanan, haram menggunakan tangan kiri. Beliau ingin mengajarkan kita tangan kiri pun tidak ada masalah, cumanya yang baik tangan kanan. Kalaulah kita berjumpa dengan orang yang menggunakan tangan kiri, jangan terus kita menganggap ia merupakan bid'ah ataupun satu perbuatan yang langsung bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marah dengan beberapa orang yang beranggapan kalau jadi imam ni kena paling sebelah kanan je, sebelah kanan ataupun menghadap direct ke arah makmum, dan tidak boleh berpaling ke sebelah kiri. Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, orang seperti kamu ni kena ingat, aku ni semayang belakang Rasulullah banyak kali, dan banyak kali juga Rasulullah ketika berwirid berpaling ke sebelah kiri. Makna kanan ada, berpaling direct ke belakang, itu yang cantiknya, dan kadang-kadang Nabi berpaling ke kiri. Lalu Ibnu Mas'ud mengkritik orang-orang yang menganggap bahawa berpaling ke kiri itu merupakan satu kesalahan. Ni style ulama tuan-tuan. Kadang-kadang ulama ini sengaja mengerjakan solat subuh sengaja mengerjakan solat dengan membaca surah-surah yang pendek. Sedangkan kalau kira sunnah Nabinya ada solat tertentu panjang ya, ada solat tertentu dipendekkan. Namun setengah ulama ni kadang-kadang hampir semua solat dia baca pendek, kerana mereka meninggalkan satu sunnah Nabi membaca panjang dengan mengambil satu sunnah Nabi yang lain, iaitu mengajar makmum yang baru ingin berkenalan dengan Islam cara bacaan yang betul surah-surah lazim.
Dia baca surah Wal-Asr, surah Al-Lahab, surah Asy-Syarh dan sebagainya, untuk mengajarkan tajwid kepada para makmum yang kebanyakannya baru mengenali Islam dan baru nak belajar Quran. Dan banyak lagi contoh yang lain tuan-tuan, yang menunjukkan kadang-kadang ulama ni buat benda yang berbeza untuk mencapai satu maksud yang lebih besar lagi, ya. Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang meninggalkan benda yang lebih utama demi menjaga masalah yang lain. Pernah Nabi ini menyatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda ingin sangat mengubah bentuk Kaabah kepada bentuk yang dibuat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi menyatakan kalaulah bukan kerana umat kita ni masih lagi lemah keimanannya, khas merujuk kepada orang Mekah yang baru memeluk Islam dalam peristiwa Fathu Mekah, baru je peluk Islam. Kalau bukan kerana umat yang baru sahaja memeluk Islam ini, saya pasti akan mengubah bentuk Kaabah tersebut kepada seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi meninggalkan benda yang utama itu. Kadang-kadang Nabi melakukan benda yang pelik dan sukar untuk diterima oleh akal. Contohnya pernah Nabi ingin salat. Ini kita tunjuk contoh-contoh ringkas, ya. Ketika Nabi ingin mengerjakan salat, orang sudah pun iqamat, tiba-tiba Nabi pun sebut ala makanikum, kamu duduk di tempat kamu masing-masing. Nabi balik ke rumah, kemudian Nabi datang balik dengan keadaan rambut Nabi ni basah. Kemudian lepas salat baru Nabi menjelaskan, masa salat tadi saya terlupa, saya belum mandi wajib lagi. Jadi berhenti dulu. Dah qomat dah ni, dah qomat. Setengah ulama kata dah takbir dah, Allahu Akbar. Nabi kata berhenti dulu. Maknanya bukan berhenti semayang, duduk gitu je, tunggu Nabi datang balik. Ada juga yang kata demikian, tapi pandangan itu pandangan minoriti. Majoriti makna Nabi nak takbir tu, nak takbir dah, Nabi pun berhenti. Duduk di tempat masing-masing. Nabi balik mandi wajib dulu. Tapi rumah Nabi dekat lah tuan-tuan, ya. Kalau rumah terimam macam rumah Ustaz Nazri ni, ganti teruslah dengan imam lain. Ni ceritanya Nabi tu belakang tu je. Tak ada orang berani ganti tempat Nabi. Tempat kita ni ada 3-4 orang terimam, semua boleh ganti. Nabi ni walaupun ramai boleh jadi imam, tapi tak ada orang berani ganti kalau Nabi jadi makmum. Kisnanya banyak dah tajwid kena tegur, ya. Walaupun rasa dah betul habis dah. Jadi adakah kita merasakan Nabi ni adakah kita merasakan Nabi memang terlupa untuk mandi wajib, sedangkan Nabi ni persediaan untuk mengerjakan salat adalah yang terbaik? Mesti Nabi dah prepare betul-betul untuk mengerjakan salat, tiba-tiba Nabi tak mandi wajib. Nabi menyatakan dia terlupa, tapi kemungkinan besar Nabi sengaja berbuat demikian untuk mengajar umat dia. Tak ada masalah pun kalau dah nak salat terimam terlupa, pergi dulu mandi wajib, kemudian boleh patah balik. Bukannya tak perlu qomat balik, walaupun dah 10 minit pun tak perlu qomat balik. Walaupun menurut Imam Malik, kalau dah lama maka perlu dikomatkan semula. Bahkan pernah ketika Nabi nak salat itu, tiba-tiba orang panggil Rasulullah, ya Rasulullah, dah qomat dah. Rasulullah pun minta izin dulu nak jumpa dengan orang tersebut. Kata satu riwayat, ada kalangan kami dah mengantuk dah, tunggu Nabi lama, hampir mengantuk, mengantuk dah. Ada riwayat lain kata tidur dah, semua orang tu tidur dah tunggu Nabi. Lama kemudian baru Nabi datang, mungkin 10 minit lah kot, ataupun lebih 10 minit baru Nabi datang, dan tidak ada qomat semula. Nabi terus salat. Jadi rupanya kawan tu baru memeluk Islam. Jadi dia nak, ataupun dia baru nak memeluk Islam. Jadi Nabi ni tidak mahu menghampakan permintaan dia. Salat awal waktu adalah satu perintah yang sangat besar pahalanya, tapi memenuhi dan menjaga perasaan orang yang baru memeluk Islam ini lebih besar pahala dia. Maka Nabi nak mengajar sahabat dan umat dia, ini adalah fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Mana satu yang lebih utama? Menjaga hati orang yang nak dijinakkan Islamnya lebih utama. Maka berhenti dulu salat, tunaikan dulu hajat mereka,
kemudian barulah dikerjakan semula solat tersebut. Ini ajaran Nabi SAW yang cukup pelik tuan-tuan, ya. Hari ini kita bincangkan satu topik yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bab bayan annal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban wa innahu ya'zaru bainal masjidain. Bab menjelaskan sesungguhnya Islam bermula dengan asing, akan kembali asing, dan akan kembali antara dua masjid. Kita bacakan dahulu 3 hadis tuan-tuan. Hadis yang pertama disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Bermulalah Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana permulaannya, iaitu asing. Maka tuba untuk orang-orang yang asing. Itu hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'ziru bainal masjidain kama ta'zirul hayyah fi hujriha. Kata Nabi, sesungguhnya Islam bermula dengan asing, akan kembali asing sebagaimana permulaannya, dan Islam akan kembali antara dua masjid sebagaimana ular kembali ke batu. Maknanya ular ni dia tinggal dalam batu, dia kembali ke tempat kediaman dia balik. Hadis yang ketiga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annal iman la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'zirul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke batunya, ya, ataupun ke tempat tinggal dia. Ini cerita tentang Islam ni tuan-tuan. Dia bermula dengan asing, akan kembali asing, bahagia orang yang asing. Pertamanya kita bahaskan dahulu apa maksud fatuba lil ghuraba. Bahagialah tuba untuk ghuraba. Apa maksud tuba? Tuba ini biasanya orang terjemahkan sebagai bahagia. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Biasanya begitulah. Namun kita cuba melihat ke semua pandangan ulama, apa maksud tuba. Tuba ini asal perkataan tayyib, toba, ya. Dan tayyib, toba pun ni tuan-tuan, maknanya cukup luas. Kita sebutkan makanan halalan tayyiba. Halalan itu konsepnya tidak luas sangat. Halal itu asalkan makanan itu halal mengikut syariat, dan makanan itu bersumberkan benda yang halal, pendapatan yang halal, selesai. Tapi tayyibah ini luas. Ada ulama menyatakan tayyibah ini artinya makanan yang lazat. Ada yang kata makanan yang berkhasiat. Ada yang menyatakan makanan yang sesuai dengan tubuh badan kita masing-masing. Contohnya, walaupun buah tembikai elok dimakan oleh kita semua, namun untuk wanita yang baru sahaja bersalin tidak sesuai, sebagai contoh. Tayyibah, sesuai dengan keadaan masing-masing, ya. Walaupun minum air masak 7 gelas satu hari adalah satu amalan yang sangat baik, namun bagi orang yang bermasalah sudut jantung dia, tidak digalakkan minum air terlalu banyak, bahkan kena sukat pula, kerana jantung dia tidak dapat berfungsi dengan baik, ya. Jadi mengikut kepada keadaan. Itu juga maksud tayyibah. Tayyibah juga bermaksud disediakan oleh orang-orang yang baik. Disediakan oleh orang baik ini luas konsep dia. Kalaulah biasanya orang sebut, kalau kita pergi ke kedai, tengok dulu siapa yang menghidangkan atau menyediakan makanan. Orang yang menghidangkan makanan ini boleh jadi tak apalah, ya, sebab dia hanya tukang hidang. Yang penting tukang masak.
Kalau tukang masak tu sendiri bermasalah pada hemat kita, contoh orang lelaki pakai rantai, maka perlu dielakkan kecuali dalam keadaan darurat ataupun terdesak. Kedai lain semua tutup, kedai tu je buka. Lepas tu kemudian anak bujang pula tak pandai nak masak, ya. Jadi belilah, tak apalah sebab terdesak. Jadi tengok pula kepada siapakah penjual tersebut. Thayyibah juga melihat kepada masa. Contohnya kalau menjual pada waktu khutbah Jumaat, maka tak boleh. Kalau dibeli juga, makanan itu tidak lagi thayyibah. Bahkan sesetengah ulama menyatakan haram kerana beliannya berlaku pada waktu Jumaat. Tapi ada ulama kata tidak haram, perbuatan sahaja haram, makanan tetap halal, ya. Jadi sebagaimana luasnya maksud thayyibah, fatuba lil ghuraba ini pun tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang saya kasihi, juga luas. Fatuba lil ghuraba, maka tuba untuk orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Contohnya ada satu ayat Al-Quran menyatakan tuba lahum wa husnu ma'ab, tuba untuk mereka yang soleh dan tempat tinggal yang baik. Orang-orang yang beriman apabila mati, malaikat akan menyatakan kepada mereka, insya-Allah kita semua, ya, insya-Allah kita semua, amin, tibtum fadkhuluha khalidin, baiknya kamu ini, masuklah ke dalam syurga selama-lamanya. Barangkali sebab itulah ada sebahagian di tempat kita ni, bila ada kematian, jenazah ni bila nak bawa aja, ada orang tanya, ada orang sebut, apa kita nak kata pada mayat ini? Thayyib, ya. Allah alam lah, saya tak tahu. Tapi boleh jadi bersandarkan Quran tadilah mereka berbuat demikian. Amalannya datang dari mana, wallah alam, saya tidak no comment, ya. Jadi tuba ini setengah ulama menyatakan faraj wa qurratu ain, kelapangan dan juga penyejuk mata. Allah memberikan kelapangan kepada kita dan memberikan kita ni, menjadikan kita ni penyejuk mata, ya. Faraj wa qurratu ain. Satu, ada ulama, itu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faraj ini tuan-tuan, sebagaimana kita baca ayat Al-Quran, saya minta maaf, ya, bahasa Arab gini, kalau baca farjun, saya minta maaf, ya, farjun itu kemaluan, farajun kelapangan. Jadi tuan-tuan, saya takut terkejut saya sebut begitu tadi, faraj kelapangan, farjun itu yang maksudnya kemaluan, ya. Jadi faraj ini sebagaimana kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar, yakni jalan kelapangan. Ada masalah je, insya-Allah Allah berikan kelapangan kepada mereka. Ini martabat orang-orang tinggi dah, ya. Saya ni baru tukar sembang je, saya sini tukar sembang. InsyaAllah kadangan yang ada depan saya ni dah sampai tahap tuba tadi tu, ya. Saya minta maaf banyaklah pada semua. Kata Ikrimah, ni'ma ma lahum, mereka mendapat sebaik-baik harta. Mereka memperolehi sebaik-baik harta. Ada yang kata Qatadah, husna lahum, kebaikan buat mereka. Sebenarnya lebih kurang sama saja, cuma ada sedikit pandangan yang berbeza. Ada ulama menyatakan tuba artinya al-jannah, syurga. Ada syurga ni mungkin nama tempat dalam syurga, ataupun nama syurga rasa tidak, nama tempat dalam syurga namanya tuba, ya. Dan satu lagi pandangan ini dipilih oleh As-Sindi rasanya dalam Hasyiah Ibn Majah, iaitu Asy-Syajarah fil Jannah, pokok dalam syurga. Artinya orang-orang ghuraba ini akan mendapat sebuah pokok. Pokok itu disediakan khas untuk ghuraba tadi dalam syurga. Maka tuan-tuan, orang yang mendapat pokok dalam syurga secara automatik masuk syurga. Tu je.
Orang yang dapat pokok dalam syurga secara automatik masuk dalam syurga. Dan pokok ini adalah pokok yang mendamaikan. Kalau kita sekarang pun suka tengok ada pokok-pokok yang cantik, begitulah. Dia ada disediakan satu pokok, nama pokok itu tuba. Disediakan oleh kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Tambah. Yang kedua, apa maksud al-ghuraba? Orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing ini, apa maksud dia? Banyak perbahasan ulama tentang ghuraba, orang-orang yang asing. Ataupun kata sesetengah penterjemah, orang-orang dagang. Islam bermula dengan dagang, kembali dagang. Bahagialah orang-orang yang dagang. Dagang asing lah tuan-tuan ya. Ada yang menyatakan orang yang asing ini adalah allazi la yuslihuna iza fasadan nas. Orang yang melakukan islah ketika manusia ini rosak. Dia buat islah ketika manusia ini rosak. Jadi islah ini berlaku dalam semua perkara. Contohnya dalam filem sekalipun. Ada seorang pengarah filem, namanya cikgu apa yang buat, dia banyak menulis novel. Cikgu Murad, Cikgu Abu Hassan Murad. Ada ke Abu Hassan Murad ke apa nama dia? Abu Hassan Murad ni anak dia Hani, buat PhD bahasa Melayu di Korea. Anak dia pun cukup cerdik. Rasanya anak dia tu tua setahun daripada saya, jabatan dakwah di Akademi Islam dulu. Cikgu Abu Hassan ini, Abu Hassan Murad, rasa betul namanya begitu. Bila dia buat filem, dia akan pastikan waktu solat semua kena berhenti untuk solat. Dan pengalaman orang duduk buat filem dengan dia ni menceritakan kepada saya, qiyamul lail pun kena buat. Cikgu Abu Hassan di sini, minta maaf ya, Cikgu Abu Hassan tu sendiri buat qiyamul lail. Walaupun dengan penat pembikinan filem tu, pagi bangun untuk qiyamul lail. Ni hebat. Dia memang hebat. Dan cerita yang dibuat oleh dia pun biasanya cerita yang berkualiti, Islamik, dan juga memberikan kebahagiaan. Cerita yang berkualiti ni adalah cerita yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Bila kita tengok, kita rasa bahagia, kita rasa seronok, dan kita ingin melakukan perubahan. Dan saya kira banyak cerita-cerita yang demikian. Cerita kerama ke apa ke yang Melayu punya ni. Yang lain-lain tu biarlah ya. Tapi yang Melayu punya ni ada beberapa cerita yang cukup bagus yang boleh kita ikuti. Juga yang pengarah filem yang lain, Murali Abdullah sebagai contoh. Ni yang saya minat. Saya tak kenal pun, tapi saya cari gambar dia macam mana. Yang Murali tu dengan kepalanya botak tu, mukanya Masya Allah ya, kita rasa kagum dengan dia. Cerita dia sangat bagus. Jadi cerita-cerita sebegini memberikan kebahagiaan, keinsafan, taubat dalam hati kita. Ini adalah al-muslih, orang yang melakukan islah dalam bidang perfilman dia. Ini patut kita contohi ya, boleh kita ikuti. Begitu juga tuan-tuan, orang yang melakukan islah dalam tentera sebagai contoh. Dulu mungkin kalangan kita pun ada yang jadi tentera. Tahulah tentera dulu-dulu ni macam-macam perangai. Minta maaf lah ya, ini cerita lama, dengan araknya dan sebagainya. Tapi dalam keadaan teruknya tentera masa tu, ialah masa tu Islam pun tak berapa kuat. Benda tu bukan tentera saja, yang lain pun kurang kesedaran dia. Masuk orang dalam tentera, buat perubahan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa yang berlaku, tentera sekarang boleh dicontohi. Sampai ada kagak dia. Dalam bab amal ibadah, alhamdulillah, sedengar tentera antara orang yang menitik beratkan bab amal ibadah itu sendiri. Bahkan mereka pun ada sediakan perbincangan tentang fiqh. Kalau mereka buat latihan, bagaimana bentuk salat dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Di UM sendiri pun ketika saya belajar di sana, dia ada palapis. Mana-mana pun ada palapis, universiti. Palapis ni ada aktiviti setiap malam Jumaat di UM, mendengar kuliah agama. Geng-geng palapis saja. Yang Melayu ni pakai baju hitam, pakai seluar hitam, kemudian pakai songkok atau kopiah, datang duduk. Yang muslimat pun ramai-ramai duduk di belakang untuk mendengar kuliah mingguan pada setiap malam Jumaat. Selepas saja solat isyak, mereka pun duduklah ramai-ramai untuk buat latihan pula. Ini islah yang berlaku dalam bidang ketenteraan. Ini satu benda yang sangat baik. Islah dalam bidang pendidikan, confirm.
pada ketika saya kecil dulu, dalam usia 7 tahun 8 tahun, tahun 1991 lebih kurang begitulah, ada satu cerita yang sangat baik. Sampai sekarang saya ingat cerita tersebut, tapi saya tak ingat dah gambaran cerita tu macam mana. Tajuk dia saya ingat, Cikgu Limau Kasturi, lakonan Harun Salim Bacik. Ni cerita yang mengangkat Harun Salim Bacik masa tu. Seingat saya lah, cerita inilah yang mengangkat reputasi dia. Mengisahkan seorang cikgu duduk di Limau Kasturi. Limau Kasturi ni Gua Musang. Gua Musang dulu tempat jin bertendang, tuan-tuan. Segala kesalahan hitam ni, pelaku salah hitam ditempatkan ke Gua Musang. Sekarang alhamdulillah lah, dah banyak dah perubahan Gua Musang. Tak semesti jadi tempat jin bertendang dah sekarang, ya. Jadi Cikgu Limau Kasturi ni antara cerita yang betul-betul soal pendidikan, tak masuk benda lain. Sekarang ni ada juga cerita pendidikan, tapi selingan cintanya pun banyak juga boleh tahan. Yang ini betul-betul soal pendidikan. Sebagaimana satu cerita, saya malu nak sebut, dalam kuliah muslimat pun dah sebut hari itu. Tapi saya ni bukan penggemar filem, tuan-tuan, tapi ada cerita saya tengok tu, saya ingat insya-Allah. Cerita lakonan, cerita Hindustan dia ni. Tak apalah, saya mengakulah saya tengok yang ni. Tapi sebab ini bukan cerita cinta, ini betul-betul cerita pendidikan. Cerita lakonan Amir Khan. Tuan-tuan tengoklah, kalau dalam internet dikatakan ini cerita yang betul-betul memberikan inspirasi. Amir Khan, tajuk dia saya lupa, saya nak baca pun tak pandai. Tare apa tak tahulah, T-A-A-R-E depan tu. Mungkin Ustaz Nazirul type lah dalam Google, T-A-A-R-E, Amir Khan. Cerita tentang seorang budak disleksia. Disleksia ni dia baca terbalik, dia tak pandai nak membaca. Kalau D dia baca B, kalau P dia baca Q. Dia terbalik habis. Ini budak disleksia. Tapi budak disleksia ni dia ada kelebihan lain, iaitu imajinasi tinggi. Imajinasi cukup tinggi. Dan ramai orang disleksia yang menjadi tokoh. Antaranya Einstein sendiri, Albert Einstein, dan siapa saya tak ingat dah. Ramailah orang disleksia, termasuk yang buat lampu ni, apa namanya, yang buat lampu ni saya tak ingat dah, apa nama, Edison. Dia yang buat lampu, dia pun disleksia juga. Nama siap tengok juga cerita itu. Jadi cerita tu 100% tak ada soal cinta sememang Hindustan biasa, tak ada. Watak perempuan hanya 2. Yang lain tu adalah yang tukang berjalan kaki apa, sekejap-sekejap muncul seminit 2 minit ada, ya. Tapi yang utamanya 2. Mak budak tu dengan kawan dia, kawan yang bekerja sekali tempat budak-budak yang kelainan, keistimewaan upaya ini. Jadi cerita cukup bagus. Cerita tentang pendidikan, cikgu yang berjaya. Saya tengok seorang ni berapa kali menitis air mata, tengok sedih sangat cerita ni. Ini cerita Hindustan yang cukup memberikan inspirasi. Jadi itu adalah islah yang berlaku kalangan mereka. Dan menariknya, pengetua sekolah tu saya ingat dia sebut subhanallah. Islam rupa-rupanya pengetua tu, dia sebut subhanallah. Cukup menarik. Begitu juga islah yang berlaku dalam sukan sekarang ni. Yang saya tengok di Malaysia ni, antara islah yang berlaku dalam bola sepak sebagai contoh. Tapi dia main tenggelam, kejap naik sekejap turun gitulah, tapi dah makin baik. Di Kelantan, bila Kelantan ni dah mula bangkit bola sepak dia, walaupun sekarang dah menjunah balik, masa dia bangkit, tuan-tuan, bila bola nak start malam tu, solat maghrib dulu ramai-ramai dalam stadium. Ni satu pembaharuan cukup menarik. Tambah-tambah dah makin ramai orang yang mula memakai seluar yang ketat tu untuk menutup bahagian paha dia. Ini perkembangan islah. Kata ulama lagi, allazina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Orang yang melakukan islah di saat kerosakan manusia dari sudut sunnah Nabi, memperelokkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling besar adalah iqamatid daulah wa siyasatud dunya bih. Menegakkan negara Islam, tapi menegakkan negara Islam itu dengan melakukan dakwah. Ni sunnah Nabi yang paling besar. Dakwah li ghairil muslimin ilal Islam. Dakwah bukan Islam untuk berkenan dengan Islam itu sendiri. Ini sunnah yang paling besar yang mula ditinggalkan oleh kita, termasuk saya sendiri, tuan-tuan. Islah kepada non-muslim. Tapi kita ni nak islah pada non-muslim macam mana, kita sendiri pun dah teruk dah.
Ada gambar yang masuk dalam Facebook baru-baru ni ketika Raya Korban. Gambar beberapa sahabat kita, minta maaf ya ada di sini, sahabat kita dari Bangladesh. Duduk 4-5 orang dengan keadaan muka yang sedih. Kerana apa? Kerana tidak mendapat daging korban. Tak bagi pada mereka. Islam, mereka ni orang Islam, tapi tak bagi. Oh, ni sedih. Kita ni pergi Kemboja pun sanggup. Orang tu mari negara kita, tak bagi pula pada dia. Macam mana kita nak dakwah kalau macam tu? Jadi dakwah ni sendiri merupakan sunnah Nabi yang paling besar. Antara lagi sunnah Nabi yang besar adalah memberikan nasihat kepada pemimpin. Sebab itulah paling cantik. Ini pada pandangan peribadi, yang terlalu peribadi tuan-tuan. Dalam bab politik, comel juga kalau ulama tidak terlibat dengan politik. Politik bagi kerja kepada la'ibu siasah, pemain politik. Ulama tukang tegur kepada pemain politik. Salah tegur. Ni kalau ulama pun duduk dalam politik, bila tegur, dia ada kepentingan dia. Dia pun berpolitik dalam teguran dia. Habis kucak-kacir. Cuma kita boleh bagilah beberapa orang ulama yang terror dalam bidang politik ni, silakan. Tapi yang ulama yang celup tiba-tiba terjun dalam bidang politik, bila terjun ni atas title ustaz yang mampu membawa ke arah Islam, lebih baik mereka duduk dalam kancah ilmu, duduk dalam bidang ulama. Pemimpin buat salah, tegur. Teguran itu insya-Allah lebih ikhlas daripada kita direct terlibat dalam politik. Ini tak ada kaitan dengan Malaysia atau mana-mana. Ini terbuka kepada semua negara. Sebab kita membezakan antara al-ulama wal umara. Ulama lain, umara lain. Tanpa menafikan ada ulama mampu menjadi umara. Ada yang menyatakan ghuraba ini adalah orang-orang yang soleh dalam kalangan kelompok manusia-manusia yang jahat. Ramai orang jahat di sekeliling kita ni adalah beberapa orang yang baik. Ni adalah al-ghuraba. Contohnya tuan-tuan di Sabah sana atau di Sarawak, kan banyak lagi tempat-tempat yang belum lagi Islam, tapi ada orang Islam yang duduk di sana, buat dakwah di sana. Ini merupakan golongan al-ghuraba, orang-orang yang asing, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, ya. Hadis ini biasanya orang kata hadis ini hadis yang semacam negatif sikit. Hadis yang cerita benda yang tidak begitu menggembirakan lah mungkin, ya. Islam bermula dengan asing, akan kembali asing. Mana tak bahagialah kita, tak gembira sangatlah dengan hadis ini. Dulu Islam asing, akan kembali asing. Cuma bahagialah orang-orang yang asing. Tu kita rasa seronok sikit. Tapi sebenarnya tuan-tuan, mengikut pandangan ramai ulama, hadis ini adalah hadis yang positif. Saya pun terkejut bila saya baca tadi dan telaah tulisan Ibn Taymiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Terlalu panjang saya tulis ni. Dengan tulisan kecil saya tulis ni, Allah panjang. Nak baca satu-satu saya tak mampulah. Cuma kita baca sedikit poin yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah. Rupanya hadis ini adalah hadis positif. Namun yang positif itu disampaikan oleh Nabi SAW secara tersembunyi. Kena fikir dulu hadis ini, baru faham. Rupa-rupanya ini maksud hadis tersebut. Inilah disebutkan oleh As-Sindi, Ibn Taymiyah, bin Bas dan sebagainya. Iaitu kalau Islam ini kita katakan Islam bermula dengan asing, bada'al Islam ghariban. Mata persoalan dia bila? Iaitu pada zaman Nabi SAW, Islam ini asing. Nabi bawa Islam seorang-seorang, kemudian Ummul Mukminin Khadijah join Nabi, kemudian diikuti oleh Abu Bakar, Ali dan lain-lain. Berkembang sedikit-sedikit, mendapat penentangan yang sangat hebat. Nabi lari pula ke Madinah dan membina Islam di Madinah. Patah balik ke Mekah. Zaman Nabi, Islam tak begitu berkembang lagi. Nabi meninggal. Kemudian baru berkembang. Sehinggalah zaman Daulah Abbasiyah itu lagi luas pengembangan Islam. Maknanya dia bermula dengan ghuraba, gharib, yakni asing, baru berkembang. Kemudian Islam akan kembali asing. Maka kata ulama, artinya setelah adanya asing, setelah Islam berlaku dalam keadaan asing, akan Islam itu akan naik semula sebagaimana zaman Nabi. Zaman Nabi dulu Islam ni asing.
Tak ada orang sangat nak pada Islam. Kemudian berkembang. Suatu masa nanti Islam akan kembali asing. Persoalan kita, selepas asing apakah yang berlaku? Iaitu Islam akan berkembang semula. Itu maksud hadis ini, mengikut pandangan ramai ulama. Sekarang ni Islam dalam keadaan asing. Satu masa nanti setelah Islam ini menjadi agama yang asing, Islam akan melonjak semula menjadi agama yang paling ramai pengikut dia. Dan pandangan inilah antara salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah. Di samping ada pandangan yang kedua. Artinya tuan-tuan, sebelum kita masuk pandangan kedua, hadis ini sebenarnya hadis yang baik. Hadis ini nak cerita Islam bermula dengan keadaan teruk, Islam akan pulih semula. Dan orang yang memulihkan Islam ini, kita gelarkan mereka sebagai al-ghuraba. Kita mungkin boleh syorkan kepada jemaah sekalian untuk melihat satu video. Tapi saya tak pandai nak tengok video ni, nak cari macam mana. Kalau kita buka YouTube, kita kalau kita boleh type dalam bahasa Arab, senang sikit. Al-ghuraba. Ada orang nyanyi lagu ghuraba dalam penjara. Dia masuk penjara, kemudian dia pun nyanyi lagu ghuraba tu. Saya ni suara tak sedap je, tidak saya nyanyi dah. Kalau macam Ustaz Nazri, saya nyanyi dah kat sini ya. Al-ghuraba, sangat sedih. Duduk dalam penjara tu dia nyanyi lagu ghuraba ya. Ataupun kita cuba cari satu nasyid yang dibuat berdasarkan sajak Syed Qutb. Ini lagu sedap tuan-tuan. Bahkan dalam YouTube tu siap ada subtitle je dalam bahasa Melayu. Azan. Sekali. Lagu dia tu macam mana mula dia? Anta hurrun ya akhi, anta hurrun wara as-sudud. Saya ingat lain. Boleh tarik yang tu je. Kalau siapa yang boleh Arab tu, tarik saja Syed Qutb. Ya akhi, anta hurrun wara as-sudud. Wahai saudara, kamu merdeka di belakang penjara. Dalam penjara tu sebenarnya jiwa kamu merdeka. Panjanglah. Tapi dia punya lagu dia, subhanallah, sangat menyentuh hati. Kita dengar tu, nak dengar lagi. Semangat. Lagu yang cukup semangat. Malangnya dalam bahasa Arab je yang menyebabkan kita payah nak ikut. Tapi orang yang boleh Arab ni, tengok je dia punya bahasa Arab je, tengok pula terjemahan dia, Masya Allah. Sajak Syed Qutb sebelum beliau meninggal dunia. Itu sangat hebat. Boleh kita cari Al-Ghuraba. Al-Ghuraba, orang-orang yang asing ini dia akan difitnah pada macam-macam label pada akhir zaman ni. Sekarang ni orang panggil zaman Ruwai Bidat. Nabi sebut dah, akhir zaman nanti akan muncul satu puak. Nama puak ni adalah Ruwai Bidat. Ruwai Bidat ini akan mencanangkan fitnah. Ini kerja utama Ruwai Bidat. Ya, kerja utama dia mencanangkan fitnah. Orang baik akan dianggap sebagai militan ataupun orang jahat. Orang tu baik, tapi dia membuat gambaran orang yang baik itu sebenarnya sedang melakukan benda-benda yang buruk. Sebagai contoh sekarang ni, Amerika tengah sibuk duk canang ke seluruh dunia, orang Islam ini mujahid. Mujahid ini adalah militan. Dia tak ada buang perkataan jihad. Yang ada adalah militan. Tanpa menafikan, ada juga orang Islam buat perangai, menyertai kegiatan-kegiatan militan tu, kita tak nafikan. Itu cerita lain. Soal orang Islam terperangkap dengan dakwah-dakwah yang begitu dahsyat, terlibat dengan kegiatan militan, itu serah pada mereka. Kita tak masuk campur. Apalagi sebenarnya kita pun tak tahu apa cerita yang berlaku. Tetapi yang kita geramnya, hampir semua Islam dilibatkan dengan militan tadi. Ketika saya pulang ke Kelantan baru-baru ni, ada program di Jeli. Naik flight tu, saya duduk sebelah seorang orang tu, dia muda lagi daripada saya. Rupanya dia baru balik dari Australia, bercuti, buat master kat sana. Tengah sembangnya dia sebut, di Australia sekarang ni orang Islam berada dalam ketakutan. Kerana bulan 11 ini akan ada perhimpunan negara G20. Saya pun tahulah negara apa yang 20 negara besar dunia ni akan berkumpul di sana. Dan sekarang ni makin kuat agenda untuk menyatakan Islam sebagai agama militan. Apa lagi ada pula pergerakan IS tu, ataupun kita panggil ISIS itu. Ada pula pergerakan tu. Lagilah memburukkan suasana. Jadi sekarang ni menyebabkan masjid di Australia pun
mula buat program open day dan sebagainya untuk menunjukkan keramahan Islam. Sama sikit lagi. Jadi ini zaman Ruwaibidah. Ruwaibidah ni orang baik dianggap jahat, orang amanah dianggap khianat, dan sebaliknya. Orang khianat dianggap sebagai orang yang amanah pula. Orang yang menegakkan sunnah akan dilabelkan dengan pelbagai label yang lain. Sebut sikit pasal hadis Nabi, lawan sikit bid'ah terus jadi Wahabi. Tu label untuk penegak sunnah pula. Orang yang macam-macam lagi dah tuan-tuan ya, gelaran-gelaran tertentu yang dikenakan, sehingga tak senang kita sekarang ni. Jadi payah orang nak buat sunnah Nabi pun payah dah sekarang ni. Dalam masa yang sama kita tak nafikan ada orang yang melampau dalam membawa sunnah Nabi, menyebabkan pejuang-pejuang sunnah Nabi ini dianggap buruk. Sebab muncul kumpulan-kumpulan pelampau tadilah. Dia macam mana pun dalam semua perkara ada melampau. Dalam bidang akidah ada pelampau juga. Muncul di sekitar Petaling Jaya, Gombak, kumpulan-kumpulan pelampau dalam akidah. Dia nak kata semua orang sesat. Dia nak bawa akidah, tapi habis semua orang disesatkan dia. Hasan Al-Banna kafir, Said Qutb kafir, Yusuf Qardawi kafir. Semua orang dikafirkan oleh dia. Yang tak kafirnya berapa kerat je tok guru dia, isteri dia, anak dia, tu je tak kafirnya. Yang lain semua kafir belaka. Saya tanyalah mereka, kamu nak bawa akidah? Bawa akidah ni kita mesti memperelokkan akidah orang, bukan kita pergi menuduh akidah-akidah orang. Apa lagi kita bahas ini adalah perbezaan dari sudut furu'ul akidah, benda-benda cabang je. Bukan kita bahas benda-benda yang besar, bukan benda yang asas. Kita hanya bahas benda yang cabang. Bila kita bahas benda yang cabang, kenapa kita nak mengkafirkan antara satu sama lain? Yang paling baik kita terbuka. Contohnya dalam bab ayat sifat. Ayat sifat Tuhan ni, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Terbuka. Pandang kamu boleh jadi betul, pandang ini boleh jadi betul, jangan bergaduh. Sama-sama kita menegakkan negara yang berakidah. Itu lagi cantik. Dalam bab hadis Nabi pun ada yang melampau juga. Dalam bidang tasawuf pun ada yang melampau juga.
Ya, dalam bidang tasawuf ni nasib baik sekarang ni dah makin kurang dah. Dalam beberapa bulan yang lepas, hampir setiap hari kita membaca, melihat, mendengar dakwaan ramai orang yang mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tahan lagi lah saudara mimpi jumpa Nabi. Tengok Nabi secara berdepan pula. Siap sembang lagi dengan Nabi. Tengah berzikir tu nampak Nabi dia senyap dalam berzikir, sebab dia kata Nabi datang dengan malaikat yang lain. Semua orang takbir Allahu Akbar. Rambut Nabi pun dijadikan bahan yang besar pula. Oh, rambut Nabi ni kalau kita nak cam rambut dia, ambil handset yang ada lampu tu, suluh. Kalau tak ada bayang, itulah rambut Nabi. Rambut Nabi ni Sultan Brunei tak nak jual kecuali dengan harga 1 juta. Promosi pula jualan 1 juta. Orang raya sekejap dia nak beli 1 juta tu apa sangat. Jadi gitu pula. Ni melampau pula dalam bidang tasawuf. Sepatutnya tasawuf ini mengikut aturan sunnah Nabi sebagaimana disebutkan oleh ramai ulama-ulama tasawuf pada zaman dahulu, bahawa tasawuf yang betul adalah tasawuf ala sunnatin nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah Nabi. Itu yang paling tepat, bukan secara melampau, ya. Apalagi pada zaman tabi'in dulu, zaman tabi'in, bahkan pada zaman sahabat Nabi, tak pernah pula kita dengar mereka mendakwa melihat Nabi secara terang-terangan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pula. Walaupun namanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya, tak ada. Tapi kita sekarang ni jauh amalannya daripada Hasan Basri dan sebagainya. Dakwa tengok Nabi, mimpi jumpa Nabi dan sebagainya. Dan ini benda-benda yang sangat kita kata apa, perlu kita elakkan, ya. Melampau pula. Begitulah dalam bidang-bidang yang lain. Ada saja kumpulan-kumpulan pelampau ini. Dalam bidang ekonomi pun ada yang melampau, dalam bidang pendidikan pun ada yang melampau, dalam bidang pemakanan pun ada yang melampau juga. Dalam bab makanan ni macam-macam lagi lah cerita-cerita tuan-tuan. Jadi al-ghuraba adalah orang yang memperelokkan suasana ini. Dia elokkan semula suasana ini. Contoh ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab makanan sebagai contoh. Macam mana islah berlaku dalam bab pemakanan? Penting. Kerana undang-undang pertama yang Allah tetapkan bagi kita umat, bagi kita keturunan Adam ini, undang-undang pertama apa dia? Undang-undang pertama adalah bab makan minum, bab makan yang pertama. Iaitu kata Tuhan pada Nabi Adam alaihi salam, "Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Jangan kamu dekati pokok tersebut, kelak kamu menjadi orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Itu undang-undang pertama, bab makan. Kerana Allah tahu bila makan ini punca segala penyakit. Perut ini punca segala penyakit. Ada orang makan jadi cerdik, alhamdulillah. Ada orang makan jadi timbul macam-macam penyakit, na'udzubillah. Ada orang makan jadi makin tak cerdik, ada juga, wal'iyazubillah. Jadi sebab makan minum itu sendiri. Ada orang makan menyebabkan bertambah keimanannya dan bertambah kuat ibadahnya kepada Allah. Jadi undang-undang pertama yang Allah tetapkan dalam dunia ini ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan adalah undang-undang pasal makan. Maka undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang yang paling penting dalam sejarah kemanusiaan. Ini undang-undang yang paling penting. Namun berlaku pula bid'ah. Ya, maksud saya bid'ah ini dalam istilah yang umum, perkara-perkara melampau dalam bab pemakanan yang kita selalu sebut selama ini. Makanan sunnah nabinya, terapi Quran 30 juzuk, terapi Quran 40 orang tok guru yang berbeza, terapi macam-macam terapi lah yang ada ni, yang dijual di pasar-pasar, dijual dengan harga yang mahal dengan tujuan bisnes dan keuntungan produk semata-mata. Habis semua, ya. Kita pun tertipu. Apa yang buat tu ustaz pula. Pada ustaz tu tak tahu menahu pun. Tapi ada gambar ustaz tu yang baca ni, ustaz tu yang baca ni. Ustaz tu sendiri tak pernah pun terapi Quran. Dia pun tak tahu menahu. Namanya telah digunakan. Cukup bahaya. Dan sekarang macam-macam lagi lah selain daripada pemakanan itu sendiri, macam-macam yang berlaku atas nama title makanan sunnah. Ya, makanan sunnah habis jadi punah. Sebab segala-galanya adalah ekonomi, ataupun segala-galanya adalah duit. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi sebagai akhirnya, hadis ini juga ada kaitan dengan hadis Nabi yang lain, iaitu innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'atin sanah
man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama Allah. 100 tahun sekali mesti ada seorang tokoh yang akan memperelokkan agama Allah. Cuma bagi Yusuf Al-Qaradawi, dia luaskan lagi maksud ini. Tak semestinya seorang, boleh jadi agensi, boleh jadi pertubuhan, boleh jadi parti, boleh jadi macam-macam lagi. Tak semestinya orang perseorangan. Tapi wallahu alam, saya mengira orang perseorangan pun ada juga. Dari sudut orang perseorangan pun ada, dari sudut agensi pun ada. Maknanya mujaddid ini datang dengan pelbagai bentuk. Cuma dalam 100 tahun mesti ada seorang yang betul-betul menjadi tokoh dalam mujaddid. Dalam sekian beberapa orang mujaddid ini tokoh reformis dalam agama. Dalam sekian banyak reformis ini, di Malaysia ada, di India ada, di Amerika ada, di Qatar pun ada. Mesti ada seorang tokoh yang paling ke depan. Mesti ada. Boleh jadi sekarang ini orang selalu menyebut nama Yusuf Al-Qaradawi. Cuma banyak sekarang tak berapa dengar dah cerita pasal Yusuf Qaradawi. Yalah, mungkin maklumat itu tidak sampai. Sahabat kita pun tak pernah menyiarkan pandangan Yusuf Qaradawi. Sedangkan kalau kita teliti balik pandangan Yusuf Qaradawi ni, banyak benda yang baru dan banyak benda yang hebat, ya, cukup hebat. Jadi contohnya dalam pemerintahan kita ada Presiden Turki sebagai contoh, Erdogan. Dia pula adalah reformis dalam bidang kepimpinan ataupun politik. Maknanya ada, mesti ada reformis. Reformis itu yang kecil ada, yang besar pun ada, yang sederhana pun ada. Dalam bentuk orang perseorangan ada, dalam bentuk agensi ada, dalam bentuk masjid pun ada. Insya-Allah dalam sekian banyak masjid di Selangor ni, boleh jadi masjid kita pun menjadi mujaddid dalam satu bahagian. Cuma bahagian apa tu? Kita kena cek sendirilah bahagian apa yang boleh kita menjadi mujaddid dia. Ambil sikit seorang, ya. Jadi hadis itu ada kaitan. Mujaddid itu adalah al-ghuraba, ya, orang-orang yang asing yang dipuji oleh Nabi SAW. Dan satu lagi hadis yang lain, ulama bahas, tuan-tuan, kalau begitu yang sebenarnya dalam bab Islam berjaya tak berjaya ni macam mana? Ada hadis kata Islam ni kembali jadi asing, ada hadis kata Islam ni akan kembali ke Madinah sebagaimana ular menjalar masuk ke dalam batu, maknanya Islam akan berkembang. Jadi ada hadis yang kontra. Akhir zaman ni ada Nabi sebut Islam menang, akhir zaman Nabi sebut Islam kalah. Mana satu yang betul? Jawab kita, ke semua hadis Nabi SAW itu adalah betul. Cuma bihaisul amkinah wal azminah, berdasarkan tempat dan berdasarkan masa. Satu masa nanti dia kat ni, cerita-cerita ringkas, dekat kiamat nanti, nak tak nak Islam mesti menang, dan tidak akan berlaku dalam tempoh 10 tahun ni. Ini adalah keyakinan saya sendiri. Sebab Islam nak menang, dia memerlukan pendukung yang kuat. Pendukung yang kuat dilahirkan dalam tarbiyah yang begitu lama, bukan tarbiyah setahun. Kalau setahun, tahun depan tu Islam menang, tuan-tuan, itu pelik. Itu hanya cerita Ashabul Kahfi. Tidur, buka-buka mata, Islam menang. Tu pun 300 tahun. Cuma mereka ni pejam mata, buka-buka mata, Islam menang dah. Kita kalau setahun 2 tahun dah menang Islam, tuan-tuan, tu cukup pelik. Sebab negara di dunia ni puluh-puluh lagi negara Islam yang miskin, berpuluh-puluh lagi pemimpin negara Islam yang korup, di Yaman dan sebagainya, banyak lagi korup. Takkan dibetulkan dalam tempoh yang sekejap, mesti ambil masa yang sangat panjang. Jadi dekat-dekat kiamat nanti Islam menang. Islam menang, kemuncak dia Dajjal akan dikalahkan. Kemudian Ya'juj Ma'juj pun kalah juga akhirnya. Dajjal tu yang tokoh yang paling jahat sekali itu akan kalah. Itu pun dengan bantuan daripada Nabi Isa AS. Makna kita kena import Nabi Isa yang dah naik ke langit tu, panggil balik. Sebab kita tak mampu. Terpaksalah Tuhan, bukan terpaksa, Tuhan pun turunkan Nabi Isa balik sebagai panggil apa, tokoh baru untuk menghidupkan semula sunnah Nabi. Dan dialah mujaddid, baginda mujaddid yang paling agung dalam sejarah Islam. Betulkan balik keadaan tersebut. Dajjal pun mati. Bila Islam ni semua kuat belaka, sebagaimana saya nyatakan tadi, apabila Islam lemah, itu tanda Islam akan kembali kuat.
Apabila Islam kuat, dah sampai ke tahap kesempurnaan, akan tiba masa Islam akan kembali lemah. Islam kembali lemah itulah ketika itulah kita tengok Kaabah di Mekah pun hancur, diruntuhkan oleh orang-orang Habsyi yang berkulit hitam, hancur Kaabah. Dan Allah akan menghantarkan satu jenis angin. Angin itu macam mana wallahu alam. Tak ada siapa pun kalangan kita dapat menceritakan angin apakah itu, sebab tak berlaku lagi, wallahu alam. Jadi bila angin itu sampai, kena saja kepada orang-orang yang beriman, semua orang beriman mati. Apa maksud angin itu wallahu alam, kita tak tahu. Penyakit ke, ataupun angin betul ke, atau macam mana, kita serah pada Allah. Bila orang beriman semua mati, maknanya Islam dah tak ada. Ketika itulah berlakunya kiamat. Maknanya manusia paling jahat yang berada di muka bumi. Sebagaimana kata Nabi, la taqumus sa'ah ala ahad yaqulu Allah Allah. Tidak berlaku kiamat sehingga tiada lagi orang di muka bumi yang berkata Allah Allah. Maknanya orang yang tinggal di muka bumi pada akhir zaman nanti adalah orang yang paling jahat. Confirm, tuan-tuan tak termasuk dalam senarai itu. Confirm. Ni orang betul-betul jahat dah ni. Masjid pun tak kenal ya. Betul-betul jahat, terlampau jahat. Jahat dia ni kalah jahat pada zaman Nabi SAW. Dan kejahatan mereka itu hanya layak dibalas dengan satu bencana yang namanya Al-Qiyamatul Kubra. Kiamat yang paling besar, mengalahkan kiamat yang berlaku pada zaman Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah, kelemahan itu kelemahan saya. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.